Sementara itu di Kuala Terengganu menyaksikan pasukan tuan rumah terpaksa akur apabila tewas 1-2 kepada pasukan Terengganu. Kedah menewaskan Terengganu 2-1 dengan jaringan yang pertama dihasilkan oleh pemain yang baru saja menghasilkan jaringan yang pertama pada penampilannya bersama dengan skuad Kedah, iaitu Rabih Ataya, jaringan pertama untuk musim ini. Kemudiannya, jaringan kedua menyusul dihasilkan oleh Syazwan Zainon. Anda akan saksikan sebentar lagi. Sambil ini yang akan kita bincangkan lebih detail bersama dengan Asmoi Bakiri kerana build-up untuk jaringan ini sangat-sangat baik dari anak-anak buah Aidil. Dan ini jaringan yang kedua yang dihasilkan oleh Mr. Kapet ataupun Syazwan Zainon untuk mengesahkan perlawanan penting dilalui oleh anak-anak buah Aidil dengan tenang selepas nyata tewas pada Selangor tempoh hari. Sementara jaringan tunggal pasukan Terengganu dihasilkan menerusi sepakan percuma David Da Silva pada minit ke-70, namun ia sudah terlewat untuk menghalang 3 mata penuh buat pasukan Lang Merah di bumi Terengganu. Okey. Apa yang menarik perhatian saya adalah saya tertarik dengan Rabih Ataya. Dia berusaha struggle nak dibandingkan kalau kita bawa perbincangan dia bersama dengan UiTM tempoh hari. Okay? Tetapi hari ini juga kematangan jentera tengah pasukan Kedah walaupun tanpa dengan Badrul Bakhtiar. Kalau kita lihat build up attack untuk jaringan yang pertama sangat-sangat baik. Membabitkan hantaran jauh daripada Renan Alves. Kemudiannya mencari Syazwan Zainon, Kepah, Rabih Ataya. Okey, ini saya kategorikan gol yang by setup build up yang baik sebelah kiri. Kerana kelajuan Syazwan ni dia boleh membuat larian ataupun masuk ke dalam tu yang lebih berbahaya. Dan ini pergerakan yang saya anggap satu teamwork yang baik kerana terlibatnya Kepa Sherman berada dekat dalam kawasan tengah. Syazwan cuba melakukan cutback, follow up daripada Kepa Sherman dan Rabih Ataya ada di kawasan tengah untuk menyediakan gol. So dekat sini kita dapat lihat bahawa pasukan Kedah merancang untuk masuk attack untuk pertahanan Terengganu tidak melalui di kawasan tengah. Kerana mereka tahu kawasan di tengah kawasan Terengganu begitu baik dan masuknya melalui sebelah kiri dan Syazwan bukan menggunakan kaki kiri, menggunakan kanan, tapi pergerakan itu saya anggap yang tersusun dan menjadikan gol dengan baik. Okey, persoalannya juga apa sudah jadi dengan jentera tengah pasukan Terengganu? Kerana secara totalnya kita dapat lihat Terengganu memaksa Faiz ataupun Messi untuk melakukan hantaran kesemuanya akan berpusat kepada Faiz Nasir, sedangkan mereka mempunyai Habib Harun, Deshi Gwesan dan juga Makan Karnati di bahagian tengah. Betul. Kalau ikutkan tengah kawasan untuk pasukan Terengganu, mereka boleh menguasai dengan lebih tinggi. Kerana ketiga-tiga pemain import ni, jentera ni tengah kuat di bahagian tengah untuk melakukan gerakan dan hantaran. Dan melalui Faiz Nasir, dia ada peluang dan dia juga hampir-hampir menjadikan gol dan banyak melakukan gerakan sebelah kiri. Tapi pada masa sama, saya tak dapat lihat sebenarnya kedudukan Faizal dengan Da Silva untuk masuk dalam D-box kerap berlaku, ada gerakan tetapi buat finishing yang kurang. Pada masa sama sebenarnya kedudukan Da Silva ni keseorangan dan dua pemain ni seperti Faiz dengan Halim ni membantu masuk ke dalam tapi dalam keadaan yang lewat, dan saya memberikan kredit kepada pemain pertahanan pasukan Kedah kerana mereka cukup berdisiplin dan berjaya menyekat pergerakan ketiga-tiga pemain ini. Hari ini apabila membawa masuk Syazwan Zainon, sekaligus peranan Cece Kipre dibantu oleh Amirul dengan Anu Madan, pemain import daripada Singapura, dilihat lebih kepada 4 di atas buat kerja, yang 2 ni more mobile untuk menghalang tengah. Ya, saya setuju kerana mereka make away. Mereka bertemu dengan pasukan Terengganu yang dianggap kuat di bahagian tengah. Jadi kedudukan Anu dengan Isham begitu baik kerana keserasian duduk di kawasan tengah untuk blok pergerakan menguasai tengah kawasan Terengganu. Yang lebih menarik bila kita lihat 3 pemain pergerakan attacking berlaku, Teacher Kipre,
ada Kepa Sherman dengan Syazwan, mereka bertiga melakukan gerakan dan 3 orang ini bertukar tempat dan gerakan ini saya anggap yang baik kerana ketiga-tiga pemain ini sebenarnya begitu berpengalaman dan mereka sebenarnya dah memahami kedudukan daripada segi menerima dan membuat antara bola. Okey. Kedah sebenarnya kehilangan, kalau nak batuk boleh, batuk. Rasa macam suara tak mau nak lepas tu kan. Okey, Kedah sebenarnya kehilangan Rodney Calvin, okey, tetapi minit ke-30 puncanya kecederaan ketika pergelutan Rodney dan juga David da Silva. Tetapi Lokman Hakim budak Tandok. Okey, Tandok ni tempat di salah satu kampung di Kedah lah, nama Tandok. Piala Presiden budak college. Saya rasa sudah matang untuk menggantikan Rodney Calvin pada game-game yang mendatang. Ya, kalau Aidil boleh buat pertukaran pemain, saya rasa Lokman antara pemain yang menyelah. Kerana kita lihat mungkin dia ada sedikit faktor saiz yang baik dan kedudukan dia berganding dengan Renan di bahagian tengah begitu baik. Dan keadaan itu sebenarnya sesuai untuk ketika Lokman diturunkan dengan pertukaran ini. Dan sekali lagi sebenarnya kita dapat lihat ini kedudukan yang berbeza apabila pemain pertahanan yang lebih banyak membaca pergerakan pasukan Terengganu. Mereka tak membuat kesilapan dan ini sebenarnya merugikan Terengganu apabila mereka berjaya masuk dalam di box tetapi tak dapat penyudah yang baik. Kerana hari ini mereka banyak bertahan dan terpaksa melakukan percubaan-percubaan luar kotak penalti untuk menguji Ifwat Syah Kamal. Betul. Kalau kita lihat jaringan hasil pun, gol pun terasa daripada sepakan percuma, sepakan penjuru yang terbias. Dekat sini kita dapat lihat bahawa kedudukan ataupun formasi Aidil buat meletakkan 2 pemain defensif di bahagian tengah, menambahkan 4 pemain pertahanan dan jadi 6 untuk bertahan dan mereka berjaya melakukan bertahan terlebih dahulu dan melakukan gerakan counter attack. Okey, Wan Kapet ataupun Syazwan Zainon hari ini memainkan peranan yang saya katakan sangat baik. Kalau melihat kepada jaringan yang dihasilkan jaringan kedua, saya tertarik kalau anda saksikan sebentar lagi jaringan yang dihasilkan itu. Kita kira ini pada aksi peringkat awal lah. Pada jaringan sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana 8 lawan 3, okey, pada jaringan Syazwan sebentar lagi. Nyata sangat sukar. Ini peringkat awal kalau daripada peringkat jaringan itu dihasilkan, tapi pada build up yang dilakukan kesudahannya ada 8 pemain jersey putih, 3 saja Kepa Sherman. Okey, gerakan berlaku sebelah kanan. 1-2 Teacher Kerman dengan Sherpa bolos di belakang pertahanan. Kalau kita lihat kedudukan Syazwan, dia lari daripada belakang ke papus dan yang lebih menarik tapping dia tu. Kerana tapping dia tu bukan bersama larian untuk melakukan tapping dengan begitu baik kerana kelajuan bola, faktor kita dapat lihat faktor bola tu bukan melantun faktor bola tu terus menjadikan gol dengan satu tapping yang kuat. Dekat sini kita dapat lihat sebenarnya 3 pergerakan pemain ini boleh menghasilkan dengan gerakan counter attack dengan baik. Dan kedudukan ini tadi Syazwan membuat gerakan membantu menghasilkan gol. Kali ini dia pula menjadikan gol. Okey. Saya tak mau bincang pasal insiden Wan Kapet dengan Miki kan. Sebab dia orang tengah Itu biasa. Dia orang tengah borak dekat dressing room. Okey.